Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam satu lagi episod Perspektif Antara Pos. Polemik berhubung penggunaan kalimah Allah berulang lagi. Kali ini Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng memercikkan satu lagi pusingan perbalahan dengan mengisytiharkan bahawa orang bukan Islam di negeri itu boleh menggunakan kalimah tersebut bila merujuk pada maksud Tuhan. Meskipun pada tahun 2010, Mufti Pulau Pinang sudah pun memfatwakan bahawa ada serangkai 40 perkataan hanya boleh digunakan oleh orang Islam sahaja, Guan Eng mentafsirkan itu membawa dua maksud. Pertama, oleh kerana ia adalah hanya fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti, maka ia berkuat kuasa hanya pada orang Islam sahaja. Maksudnya bukan Islam bebas menggunakan kalimah-kalimah yang difatwakan itu. Keduanya dari segi perundangan, oleh kerana fatwa berkenaan tidak dibentang dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, maka ia bukan undang-undang. Tambahan pula, Perlembagaan Negara menjamin hak kebebasan beragama. Jika orang Kristian mahu memanggil Tuhan mereka Allah, itu hak asasi mereka. Benar, wajar dan berhemahkah pemikiran begitu? Kita ikuti laporan Nur Artikah Abdul Samad. Kalimah Allah adalah antara isu sensitif yang mencabar ruh agama umat Islam negara ini. Rata-ratanya ramai di antara mereka masih tidak faham mengapa pihak tertentu mahu menterjemahkan Tuhan mereka sebagai Allah, sedangkan konsep Tuhan mereka amat jauh berbeza dengan kalimah Allah yang mereka anuti. Mereka juga hairan mengapa baru sekarang isu ini dibangkitkan, walaupun pembahagian geografi keizinan menggunakan kalimah ini berdasarkan sejarah sudah lama dilaksana dan dihormati. Yang menjadi persoalan, mengapa dalam soal Tuhan ini mereka perlu menggunakan kalimah Allah yang berasal daripada ajaran Islam, sedangkan dalam urusan harian mereka lazimnya menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda masing-masing. Yang sebenarnya Bible asal bukan ditulis dalam bahasa Inggeris ataupun dia ditulis dalam bahasa Greek dan Latin. Dan dalam bahasa Greek dan Latin tidak ada perkataan Allah. Tidak ada. Lepas itu apabila datangnya Islam, dan dalam Islam diperkenalkan Tuhan itu yang bernama Allah. Kita saja yang mengguna perkataan itu. Apabila pihak penganut agama lain ingin mengembangkan agama mereka di kalangan orang yang tidak faham bahasa mereka, dan mungkin mereka faham bahasa yang menggunakan perkataan Allah untuk Tuhan, maka mereka menamakan Tuhan sebagai Allah dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab mereka. Ini berlaku umpamanya di Mesir, kerana kita tahu di Mesir mereka betul-betul kata dalam bahasa Arab. Bible mereka juga dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab tidak disebut nama Tuhan mereka selain daripada menggunakan perkataan Allah. Sedangkan orang Kristian anggap Jesus sebagai Tuhan. Ialah dia ada Trinity, the Father, the Son and the Holy Ghost. Orang Yahudi pula menggunakan perkataan Yahweh. Tuhan mereka dinamakan Yahweh. Tak ada sebut Tuhan Allah langsung. Tetapi untuk mengembangkan agama mereka di kalangan orang yang lazim memanggil Tuhan sebagai Allah, mereka menggunakan perkataan Allah. Selepas itu apabila saja diterjemah Bible untuk bangsa-bangsa lain, mereka menggunakan perkataan Allah. Sebab itu di Indonesia memang perkataan Allah diguna. Dan di Malaysia juga zaman sebelum kita merdeka, di Sabah Sarawak mereka menggunakan Bible yang sama yang menggunakan perkataan Allah. Kalau kita kata Allah itu boleh diguna untuk sebarang agama, itu tak tepat. Yang tepat ialah perkataan Allah itu bermula dengan agama Islam.
Tafsiran yang keliru lagi mengelirukan oleh pihak yang mendesak mahu menggunakan kalimah Allah ini memburukkan keadaan apabila ada ahli politik cuba mengangkat isu ini sebagai agenda politik. Sebelum ini, senario perbalahan umumnya berkisar pada soal tafsiran wajar atau tidak. Amalan saling menghormati sensitiviti agama ini diubah. Ia menjadi wacana di kalangan pemimpin gereja dengan pemimpin agama Islam sahaja. Namun apabila ahli politik campur tangan, keadaan semakin memburuk kerana mengheret rakyat yang sudah lazim menerima jalinan sosial sebegini masuk dalam kancah yang sensitif. Malangnya, ada ahli politik Islam sendiri yang menyokong supaya status quo ini diubah. Mungkin ini yang mendorong Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, mengumumkan bahawa bukan Islam tidak dilarang menggunakan perkataan Allah di Pulau Pinang. Alasan Guan Eng ialah penasihat undang-undang negeri sudah mengesahkan kepadanya enakmen pentadbiran agama Islam negeri Pulau Pinang 2004 yang melampirkan fatwa mengenai larangan berkenaan pada 2010 tidak membabitkan bukan Islam. Pengumuman ini menyentap hati umat Islam kerana peraturan menghadkan penggunaan kalimah Allah atas sebab sejarah di semenanjung Malaysia sudah dicabar. Sensitiviti umat Islam yang membentuk 60% populasi negara ini diketuk oleh perisytiharan Guan Eng bahawa di Pulau Pinang, larangan bukan Islam menggunakan kalimah Allah sudah diangkat. Pada pandangan saya, sepatutnya isu kalimah Allah ni sudah tamat. Sepatutnya orang bukan Islam, khususnya pemimpin-pemimpin politik ataupun agama, menerima keputusan Mahkamah Rayuan yang telah memutuskan bahawa tidak membenarkan orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Sepatutnya setiap penganut agama kena pilih Tuhan yang betul dan nama, ada Tuhan yang ada nama tetap, kan? Dia tak boleh cari Tuhan yang namanya tak tetap, kan? Tuhan ni macam kalau nak tengok nisbah pada satu identiti, satu apa nama ni, zat, orang kata satu yang mempunyai nama, satu zat yang mempunyai nama, dan nama tu mesti tetap, kan? Dia tak boleh dalam, orang kata, bila pergi negara Arab nama lain, bila pergi Malaysia nama lain, pergi ke China nama lain. Tapi kita tahu apa nama ni, mereka tak sebut pun dan tak boleh sebut pun kalimah Allah tu dengan betul. Jadi kenapa benda ni nak kalau kita menghormati perlembagaan, perundangan dan sensitiviti masyarakat, kehidupan kita yang berbilang kaum, tentu kita mengelak daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada provokasi yang berlebihan. Saya rasa isu kalimah Allah ni adalah isu yang bersifat provokatif, yang ingin sengaja menguji sensitiviti umat Islam, menguji keharmonian dan sebagainya. Sekiranya isu ini dipanjangkan, bimbang perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Ataupun ada pihak yang ingin menangguk di akhir apabila berlaku ketegangan, tindak balas yang agresif daripada orang Islam, lalu mereka dapat ambil kesempatan daripada situ untuk melabelkan Islam sebagai tertutup, Islam sebagai paranoid, Islam sebagai orang Islam ni sebagai ganas, ekstrim dan sebagainya. DAP mendabik dada bahawa mereka adalah pejuang demokrasi yang menghormati suara majoriti. Bagaimanapun, mengapakah dalam isu sensitiviti umat Islam yang menjadi kumpulan majoriti tidak dihiraukan? Jika dalam kedudukan politiknya hari ini, DAP sudah lantang mempersoalkan isu sensitif begini, bagaimanakah agaknya kedudukan umat Islam sekiranya mereka berjaya memerintah? Berdasarkan perlembagaan dan undang-undang negara, hal ehwal agama mempunyai kaitan
dan di bawah kuasa Sultan dan Raja-Raja Melayu. Mengapakah sempadan dan pantang larang agama Islam ini sudah mula dicabar tanpa mengambil kira bahawa mempersoalkan status quo agama Islam mungkin termasuk dalam jenayah mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu. Apakah kedudukan perkara sebenar isu larangan penggunaan kalimah Allah di Pulau Pinang ini? Benar dan wajarkah pengumuman Guan Eng itu? Bagi saya perkara ini kena rujuk kepada penasihat undang-undang. Sebab sebenarnya kita dah di Pulau Pinang kita dah watak dah 2010. Dan masa tu pun penasihat undang-undang pun tak kata apa, mana dia orang terima dah rujuk kepada penasihat undang. Apakah betul apa yang yang dikatakan oleh CM itu. Itu dia cakap di undang-undang. Jadi kita kena rujuk bagi undang-undang. Itu ya. Tugas saya dulu memang kita dah putuskan di peringkat Jawatankuasa Fatwa mengatakan bahawa mereka tidak dibenarkan menggunakan kalimah Allah, dan ada lagi 39 perkataan. Adakah sikap dan pendirian Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai peneraju Pakatan Rakyat boleh dikatakan menjadi punca mengapa Guan Eng semakin lantang mencetuskan pusingan kedua polemik kalimah Allah ini? Anwar dilihat terlalu melindungi Guan Eng. Adakah langkah ini diambil kerana beliau bimbang akan kehilangan sokongan pengundi Cina kepada Pakatan Rakyat? Beliau macam melindungi Lim Guan Eng kalau kita tengok pada laporan-laporan media. Dan oleh kerana beliau adalah Ketua Umum Pakatan Rakyat dan Lim Guan Eng itu sebagai ketua sebuah parti yang terikat dalam pakatan ini, mungkin Anwar dari satu segi sebagai ketua dia harus melindungi Lim Guan Eng, itu sesuatu yang bukan luar biasa lah, Dan Anwar pula tak memberi penjelasan mendalam tentang isu ini, itu yang menjadi masalah, Isu ini tidak harus kita politikkan. Tak kira siapa yang bertanggungjawab. Tidak harus kita mempolitikkan isu kalimah Allah. Bermakna sama ada pelaku-pelaku yang kita maksudkan itu daripada pembangkang ataupun daripada parti-parti kerajaan, mereka harus berpegang pada prinsip ini, bahawa ini bukan isu yang harus dipolitikkan oleh sesiapa. Apa yang dipersetujui antara yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib dan ketua beberapa gereja pada bulan Februari ataupun bulan Februari ataupun selepas tu pada tahun 2011 kalau tak salah, tentang 10 perkara. Itulah penyelesaian yang paling baik dalam keadaan dan suasana masyarakat kita dewasa ini, yang kita sifatkan sebagai 10 perkara itu. Itulah penyelesaian yang paling baik, di mana prinsip yang mendukung 10 perkara ini adalah prinsip hormat menghormati antara satu sama lain. Bagi bukan Islam, mereka harus menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Bermakna bahawa sebagai agama persekutuan, kita harus memahami bahawa isu-isu yang berhubung kait dengan Islam pada prinsipnya, pada dasarnya harus diselesaikan oleh orang Islam sendiri. Penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Sabah dan Sarawak dalam upacara keagamaan mereka sudah berlaku sejak lebih 130 tahun lalu. Kalimah itu digunakan adalah kerana kitab Injil yang mereka gunakan mempunyai kalimah Allah. Kitab-kitab ini pada asalnya diterjemahkan daripada bahasa Belanda kepada bahasa Indonesia dan penggunaannya tidak dibantah kerana ia dipercayai tidak memberi kesan pada kepercayaan orang Islam di Indonesia. Namun penggunaannya di Malaysia tidak boleh disamakan di Indonesia
Di Malaysia, sudah diputuskan bahawa jika sensitiviti kehidupan pelbagai kaum dan agama tidak diurus dengan cermat, ia boleh mencetuskan ketegangan di kalangan rakyat. Jadi bila saya menggunakan asas keputusan kabinet pada ketika itu, maka bila dia nak menggunakan secara terbuka dalam surat khabar, dalam Bible, dia tu yang dibawa masuk pun bukan daripada ini, bawa masuk Bible Indonesia, banyak perkataan. Kita tak boleh samakan kedudukan Indonesia dengan kedudukan kat Malaysia. Malaysia ni banyak harmoni agama, kaum, budaya, pasal kita faham garis-garis tertentu. Jadi kita takut bahawa bila buat macam ni nanti kan ada timbul salah faham di antara orang Islam dan orang Kristian. Sebab itulah kita buat keputusan berasaskan kepada keputusan kerajaan yang memang sedia ada. Tetapi ada juga pihak yang berpendapat kalimah ini boleh digunakan oleh bukan Islam, namun ia harus dikawal kerajaan dengan cermat kerana ia mampu mengancam dan memesongkan akidah umat Islam. Tapi jangan salah gunakannya. Dan apa yang dimaksudkan dengan salah gunakan kitab ini, sekiranya ini digunakan untuk sebarkan agama mereka. Bermakna mereka gunakan ini untuk memujuk ataupun menggalakkan bukan Kristian untuk memeluki Kristian, agama Kristian, ya, khususnya orang Islam. Kalau itu matlamatnya, digunakan untuk menggalakkan orang Islam menjadi Kristian kerana kalimah ini. Itu juga dipersetujui bahawa ini digunakan untuk tujuan terbatas di Sabah dan Sarawak. Sebagai kitab suci kita tidak melarang bukan Islam daripada menggunakan kalimah Allah ini. Kerana dalam Al-Quran Al-Karim pun jelas ya bahawa ada Kristian, ada Yahudi yang menggunakannya kalimah Allah dan sebagainya, ya, tetapi kita tidak mahu sesiapa menyalahgunakan kalimah Allah. Itu yang penting sekali, ya. Kalau mereka nak gunakan dalam konteks yang betul, umpamanya ada seorang Kristian umpamanya yang mengatakan bahawa syukur pada Allah ya kerana hujan, ya, ini satu rahmat dari ilahi. Itu bagi kita bukan penyalahgunaan, ya, kerana dia gunakannya dalam konteks yang betul, ya, dia rasa syukur kepada ilahi kerana hujan. Tapi sekiranya mereka gunakan itu untuk mengelirukan masyarakat Islam dan mereka gunakan ini untuk sebarkan agama Kristian, itu jelas penyalahgunaan dan kita tidak harus membenarkan. Itu berlaku, bermakna mesti ada tindakan, mesti ada undang-undang yang digubalkan untuk mencegah pihak-pihak tertentu menyalahgunakan kalimah Allah ini. Sebelum kedatangan Islam, perkataan Allah tidak ada sama sekali dalam Bible. Dalam mana-mana Bible pun, dalam bahasa apapun. Hanya selepas kedatangan Islam, barulah ada kegunaan perkataan ini, kalimah Allah. Dan ini ialah untuk pihak tertentu menarik orang Islam supaya menerima agama Kristian. Jadi kita di sini sejak kita begitu lama tak ada masalah dengan orang Kristian. Kita tak ada masalah langsung. Kita hidup bersama dengan mereka. Kita pegang kepada ajaran Islam, kepada mereka agama mereka, kepada kita agama kita. Kenapakah nak bawa soal kalimah Allah ni sekarang jika tidak dengan niat yang tidak baik? Dan sebagai pemerintah kita perlu halang segala kegiatan yang seperti ini. Pihak yang cuba mengambil kesempatan dalam isu kontroversi ini mungkin gagal memahami betapa bahayanya isu ini terhadap keharmonian hidup pelbagai kaum di negara ini. Apakah kerana dorongan politik mereka sebenarnya mahu mengipas isu ini agar rakyat bukan Islam berasa rimas dan cemas bahawa kebebasan beragama mereka terancam? Mungkinkah dengan cara ini ahli-ahli politik berkenaan
mahu menyelitkan janji bahawa jika rakyat bukan Islam menyokong mereka, peluang mengamalkan agama akan lebih luas. Adakah ini satu strategi politik untuk mengabui mata hati rakyat bukan Islam bahawa kononnya ruang beragama mereka kini terbatas, walhal keharmonian memang sudah lama wujud? Tindakan yang perlu diambil kerajaan ialah mendedahkan kepada rakyat berhubung kekeliruan yang menyelubungi mereka selama ini. Rakyat mungkin dapat menerima sekiranya mendapati jaminan bukan Islam bahawa mereka tidak akan menyalahgunakan kalimah berkenaan untuk mengelirukan umat Islam hingga berlaku usaha menukar agama. Kita harus memberi penjelasan kepada rakyat kita, termasuk bukan Islam. Orang Islam juga kita harus memberi penjelasan ini supaya mereka benar-benar memahami apa kedudukannya. Penjelasan ini dan pendidikan, usaha yang lebih gigih, yang lebih teratur, yang lebih sistematik untuk mempertingkatkan kesedaran. Ini yang kita perlukan untuk mengatasi kontroversi ini. Tapi buat sementara waktu ini, 10 perkara itu saya menganggap sebagai satu muafakat yang perlu kita pegang. Nur Atika Abdul Samad melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Laporan itu tadi mengakhiri Perspektif Antara Pos pada kali ini. Kami berharap anda semua mendapat pelbagai maklumat yang berguna. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.